kita dah bagi tahu ini yang biasa, yang ini insufficient, yang ini harmful effect, yang ini excessive. Okay, so function analysis ada 3 jalan dia punya arrow dia tu. Empat. So kita nak solve engineering contradiction. Identifying, understanding and resolving engineering contradiction within a system is a powerful way to improve the system. Okay? If possible, to eliminate the engineering contradiction rather than looking for trade-off. So kita tak nak trade-off, kita tak nak sacrifice. So kita gunakan engineering contradiction, kita nak dua-dua dia, apa solution dia? Kan? Okay? So saya dah tunjukkan tadi, if lepas tu kita pakai variables, then yang improve but worse. Okay, so paling kurang pun kita kena tahu yang apa yang kita nak improve dan apa yang jadi masalah worse, apa yang berkurang. Okay, 2 sekurang-kurangnya. Okay, dan sebaik-baiknya kita punya variables. Okay, kita buat apa yang bertambah baik, apa yang memburukkan keadaan. If table legs are changed from plastic to metal, then the strength of the table improve. So kita yakinlah nak berdiri atas table tu berbanding dengan kaki plastik. But the weight of the table worsen. So ini parameters lah. Strength dan juga weight. Strength improve, weight worse. Okay, so manipulative variables adalah legs lah. Legs tadi tu. Improve parameter, strength. Worst parameter, weight. Okay, contradiction, improving parameter, weight of table. Okay, kalau pakai plastik. Kalau worsening, strength of table. Okay, so kalau pakai plastik dan juga besi. So kita kena trade off lah. Sama ada kita nak berdiri atas table ke atau tak nak. Contohlah kan, nak tengok, nak yakinkan orang buat iklan berdiri dan lompat-lompat atas meja. Sebab apa? Sebab kaki dia kita dah ganti metal. Tapi sebenarnya dia berat. Okay? Kan? Jadi itulah contradiction yang kita nak selesaikan. Hypothesis development. Contradiction use if, then, but. If we increase the diameter of the table legs, then the strength of the table improve, but the weight of table worse. Okay? Hypothesis, if we increase the diameter, then the strength of the table improve. If we reduce the diameter, then the strength of the table worse. Okay? So increase dan reduce the parameters tu tadi. Alright. Okay, so ini contradiction matrix. So kita kena faham tadi ada engineering contradiction dan kita ada contradiction matrix. Sebelum kita pergi kepada contradiction matrix ni, kita kena tahu 39 parameters. Jadi saya tunjukkan contradiction matrix. Kenapa nama dia contradiction matrix? Dia nama dia contradiction matrix sebab dia memang berada dalam keadaan matrixnya. Okay? Dia ada matrix lah. Okay? Dia ada column dan dia ada row. Kalau kita boleh tengok dekat bahagian atas kali ni, okay? Bahagian atas kali ni adalah improve. So row 1, 2, 3, 4 yang ke bawah ni, row sebelah kiri ni semua parameters yang improve, yang kita nak improve. So bila kita buat, parameter dia improve. Macam tadi table tu, strength of the table improve. So strength lah parameter dia.
bila kita tukar kepada besi. Kalau kita tukar kepada besi, dia jadi berat. Okay, so itu yang worst. Okay, so ini worst. So worst dia adalah dia punya weight. Okay, so kalau kita tengok kat sini contoh yang tadi kita improve the strength of the table. So ni parameters. Okay, improve the strength of the parameters. Lepas tu kita kena cari dekat atas ni nombor 14. Dekat atas ni weight of stationary object yang kekal sebab meja kan. Kalau lift tadi dia bergerak. Kalau meja dia duduk stationary kan. So weight of stationary object yang worst, okay, ni nombor 2. Ni saya bagi contoh cepat tau. Maksud dia terus kita tengok contoh contradiction matrix ni. Nombor 2. Jadi nombor 2 ni tadi dengan nombor 14. Okay, kita cari kotak dia. Nombor 2 dengan nombor 14. Okay. So dia punya matrix ni dia ada 40, 26, 27, 1. 40, 26, 27, 1. Nombor apa ni? Banyak sangat nombor dia ni. So yang ada ni pun lain-lain. Ada 4, ada 3, ada 1, 2. So yang kita ada tadi 40, 26, 27, 1. Okay. So apa yang ada dalam ni adalah inventive principles. So dia ada dua nombor, 39 dan 40. 39 adalah ni parameter ni. 39 parameters dan dia punya 40 inventive principles dekat sebelah sini. So ni inventive principle. Segmentation, taking out, local quality, asymmetry, sampailah 40 kan. Okay, tadi kita ada nombor bila strength versus weight of stationary object, yang ni kan 14 lawankan dengan 2 ni ada nombor 1, 40, 26, 27. So kita tengok itulah nombor inventive principle. Inventive principle segmentation. Segmentation ni dia kerat-kerat lah, dibahagi-bahagikan segmentation. 1. Lepas tu 26 dan 27. Dia punya general solution inventive principle ni general solution. 26 dan 27 copying. So dia cakap copying. Apa yang nak kena copy? Apa benda masuk copying ni? 27 cheap short living object. So dia bagi general. Nanti kita tengok dia punya detail maksud inventive principle ni. So tadi nombor 1, 26, 27 dan juga 40 composite. Oh, daripada tukar metal baik tukar composite. So kita cari composite material. Okay. Composite material ni macam-macam, banyak kan. Okay. So itu adalah contoh yang kita ada, nama dia contradiction matrix. Tengok MSO. Contradiction matrix. Kan? Contradiction matrix ni dia ada 39 kali 39 lah. Okay? Ni 39, ni 39. So dia dua parameters yang berbeza. So dua parameters yang berbeza ni dia tak boleh sama lah. Maksud dia weight of moving object tak boleh lawan dengan weight of moving object. Kita tak boleh lawan parameters yang sama. So dia dah block lah. Kalau ini kita pun sendiri tak faham apa masalah. Sebab kita nak dia panjang tapi nak dia pendek. So dia benda yang sama, parameter yang sama kan. Jadi dia tak kena lah benda tu. Okay. So sekejap lah. Dia lambat bagi SMS code dia telefon. Okay. So kita balik kepada ni tadi. So 39 kali 39 jawapan dia ada 1 sampai 40 kat dalam ni. Kat dalam ni ada 1 sampai 40. Okay. So bila 1
sampai 40, kita kena tengoklah jawapan dia dan kita kena cari kita punya solution. General solution dia ada bagi, cuma kita kena fikirkan sendiri kita punya specific solution. Yang gambar tadi tu, yang blok saya buat halangan tu, itulah tu dalam trees. So ini kita kena create kita punya specific solution. Dia bagi general saja. Nanti kita akan tengok. Tak banyak, bukan semua, tapi at least nota tu ada dan kita boleh juga jumpa, kita boleh juga cari dekat dalam kita punya, dekat dalam internet pun banyak. Tulis je 40 inventive principle, kita boleh cari kita punya maklumat apa yang kita nakkan. Okay. So ini adalah contradiction matrix dan kita ada 39 parameters dan 40 inventive principles. So ini disatukan lah. Ini pun saya download dekat trees.co.uk. Ada Oxford Trees. Okay? So ini yang saya cari. Okay. Alright, so benda ni dah dimudahkan dan kita boleh tengok. Right, so kita sambung bahagian contradiction matrix. The inventive principles are simple ways to resolve engineering contradiction. Metod satu, kita guna contradiction matrix yang kita ada. Ni contradiction matrix, so 39 parameters tu kita kena tahu. Metod yang kedua, kita kena go through dengan 40 inventive principles. Kita boleh terus dengan 40 inventive principles. Okay? Kita try one by one so that kita ada idea. Dan ini contoh saya dah tunjukkan apa yang kita nak improve, apa yang worst. Lepas tu inilah dia punya general solution yang diberikan oleh contradiction matrix. Okay? Kita tengok parameter. Okay, so parameter kita dah tengok kat sini tadi kan. Salah. Okay, so parameter ni dia sama 39 parameters, dia punya parameters ni sama. Yang satu ni weight of moving object, yang ini pun weight of moving object. So dia 39 ke bawah sama turutan dengan 39 ke kanan. Cumanya beza dia mana yang kita nak, mana yang improve, mana yang worst. Itu parameters yang kita pilih. Yang masalah kita. Okay, so weight of moving object, weight of stationary object. So parameters dia apa? Weight, length, area, volume, speed, force, pressure or stress, shape, stability, strength. So dia parameters lah. Parameters. Kalau kita tengok dekat atas tu pun ada weight dengan length. So berat, panjang, area. So dia senang. Weight, length, area, volume. So itu parameters yang kita nak improve yang worst. Okay, so dia dua lah. So last sekali kalau kita tengok measurement, manufacturing precision, object affected harmful factors, object generated harmful factors, sampailah productivity. Okay, so ni parameter. Parameter is defined as any factor that defines the system and determines or limit its performance. Yelah, kalau siput ni dia punya parameters belakang ni, kulit cengkerang dia, bentuk piramid, dia dah tahu dah dia mesti daripada Egypt. Sebab belakang dia piramid. Kalau mata biru, mata hijau, oh ini mesti daripada Europe. Contoh kan? Okay. So Minangkabau, bangunan rumah Minangkabau, adakah daripada Kebau? Kan? Yeah? So zebra crossing. So dia berasal daripada zebra. Zebra crossing. Ini parameters. So saya dah bagi tahu juga tadi, kita bukan sahaja engineering, kita ada juga business and management, trees dalam business and management.
kita nak try solvekan masalah HR lah, human resource. Okay. So, okay, kita tengok yang pertama dan yang kedua. Weight of moving object, weight of stationary object. Okay. Ini engineering. Dalam business, degree of responsibility of employee, degree of responsibility of supervisor. Okay. So, itu dalam business. Dan ini saya comparekan di antara 1 sampai 20 lah untuk engineering terms dan juga untuk business and management terms. So, weight dengan degree of responsibility, length dengan coverage of span, area, number of contacts, interface of employee and supervisor. So, dia beza dia kat situ lah. So, kalau nak buat management, dia ada terms dia juga. Walaupun tak jauh beza, cuma kita kena faham apa yang ditranslate daripada engineering kepada management. Okay, what is inventive principle? Is a basic generalized rule that is accepted as facts, works in exactly the same way consistently, and usually followed as a basis of reasoning or explanation of the invention. Tak apalah. Yang ini saya dah terangkan daripada 20,000 patents, dia jadikan 40,000 yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang sehinggalah dia dapat 40 inventive principle. Siapa dia tu? Gendrich Asula. Okay? Okay, so step dia, setakat ni okay Step dia, engineering contradiction. Dalam engineering contradiction tu, kita kena ada 2 parameter. Dalam engineering contradiction, kita kena ada 2 parameter yang sebenarnya 2 parameter tu terdiri daripada 39 parameter yang kita ada. Okay, so kita kena matchkan dengan 39 parameter yang kita ada. Okay, so yang ini 20,000, 40,000, 40 inventive principles. Daripada 39 parameters tu, dia akan bagi solution untuk inventive principle. So kita tengok apakah ke 40-40 yang tadi solution dia dah bagi tu. Kita tengok 1, 26, 27, 40. Yang saya ingat nombor 1 lah tadi, segmentation. Okay? Nombor 26 dan 27, copying dan chip short living object. Nombor 40, composite. Okay? So, yang kali ini, kita tengok sampai 10 10. So, kita tengok sampai 10 lah. Sebab saya rasa nak terang semua pun tak cukup masa. At least ada explanation dan nanti saya akan bagikan contoh dalam bentuk gambar rajah dan juga explanation yang saya download daripada internet. Lebih. Prinsipal yang pertama, segmentation. Okay. So kita dah pergi ke penghujung So ini adalah 40 inventive principles. Saya dah sentuh tadi engineering contradiction. Saya dah sentuh tadi kita punya 39 parameters. Okay, 39 parameters tu kena ada dalam engineering contradiction. Okay, so bila ada 39 parameters, kita kena guna 2 lah. 2 parameters tu untuk kita cari dalam contradiction matrix. Okay, so bila ada contradiction matrix, kita dapat kita punya inventive principles. So general solution untuk kita fikirkan. So inilah 40 inventive principles. Yang nombor 1 adalah segmentation. Dia tak boleh ubah-ubah kedudukan nombor tu, 39 parameters dan 40 inventive principles, dia tak boleh berubah. Okay, nombor 1 tu tetap weight. Okay, nombor 2 tu length. Nombor 3. So dia tetap sama. Sama juga dengan inventive principle yang kita tak boleh ubah. Sebab once berubah, nombor dalam tu habis. Dia akan berubah. Okay, principle number 1. Okay, kalau kita dapat dalam kotak tu, contradiction matrix tu, dia ada tulis nombor 1 macam tadi. So segmentation, apa maksud segmentation ni? Divide an object into independent parts. So dia suruh
bahagi-bahagilah. Okay. Yang ini sebenarnya segmentation ni paling banyak sekali dekat IKEA. Okay. Paling banyak dekat IKEA. Kita kita beli tak siap, kita bawa balik, kita pasang sendiri. Okay. Make an object easy to disassemble. Okay. Sama juga. Sama ada guna skru ataupun contoh macam dekat IKEA kita boleh just tarik-tarik simpan saja ataupun guna skru yang mudah dan dia boleh dibuka semula. Contoh macam basikal, kita ada tayar basikal dulu kena buka skru kan, kena ada screwdriver, sekarang pakai klip je untuk tanggalkan tayar. Okay. Increase the degree of fragmentation or segmentation. Kalau dah ada, banyakkan lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Transition to micro level. Contoh dia, examples concept of modular furniture where the components of the furniture are disassembled at the point of purchase and during transport. Okay, so di IKEA lah ni. Kan? So break into small teams, virtual office, modular office. Divide a difficult problem into smaller segment for better focus. So dalam pembelajaran, dalam subjek pun dia kalau ada masalah, nanti akan macam ni lah segmentation, kan? Satu. Yang kedua, taking out, extraction. Taking out, extract, bawa keluar. Separate an interfering part of property from an object. Separate or single out only necessary part of an object. So maksudnya taking out, bawa keluar. Move a person to an area where the person's strength can be fully utilized. Kalau dia boleh buat simulation, kalau dia boleh buat 3D modeling, so pergi hantar dia dekat 3D modeling. Tak payah suruh dia pergi site untuk tengok. Sebab strength dia dekat 3D modeling. Contoh, identify the extreme behaviors in the group, just in time inventory. So daripada kita groupkan semua pergi site, tarik dia keluar buat modeling. So dia yang akan settlekan modeling. So tu contoh dalam team, kan? So taking out, extraction. The air condition compressor is noisy and hot. Is moved to outside of building. Instead of kita, compressor dan juga aircon, okay, aircon unit tu, aircon kat dalam, kan? So blower dia letak kat dalam, compressor letak kat luar. Okay? Sebab apa? Sebab sebelum ni masuk dalam orang takut hilang, takut orang curi kompresor ke, kan? Okay. Tapi bising dan panas, so letak je lah kat luar. Right? Local quality. So local quality ni maksud dia dia tersendiri. Maksud dia buat ni segment. Okay? Change an object structure from uniform to non-uniform. Change an external environment or external influence from uniform to non-uniform. Okay? Make each part of an object function and condition more suitable for its operation. Make each part of an object fulfill different and useful function. So, contoh dia vacuum cleaner, kita ada yang suck up the dust, yang ada yang filter, yang store. So, dia buat ni. Okay? Masing-masing ada tugas dan tanggungjawab masing-masing. Create recreational rooms, pantry, skill personality matching in project. Okay, so ini adalah contoh-contoh local quality. So dia ada banyak, sebab yang ini adalah contoh je tau. Kalau kita pergi dekat kita search dalam internet, banyak lagi contoh yang dah dibuat. Okay, kadang-kadang kalau kita cari paper pun ada. Yang ini pun antara yang favorite juga, asymmetry. Asymmetry ni dia datang daripada perkataan simetri lah. Simetri ni sama. Okay? So asymmetry, kalau dia simetri, kurangkan simetri dia.
Kalau dia tidak simetrikan dia. Okay, so change the shape of an object from symmetrical to asymmetrical. Okay, kalau dah asymmetrical, tambah lagi degree of symmetry. Okay, contohnya assemble a team with skilled competency depending on problem to solve, create diverse team. Okay, so ini saya tunjuk ini antara satu contoh segmentation. So dia ada contoh taking out, dia ada contoh sama juga dekat Tris Oxford juga, tris.uk. Ini saya download untuk lebih memahami. Kadang-kadang kalau saya terangkan pun, saya baca pun, saya tahu pelajar tu tak faham apa fungsi dia. Dan bila dia sebenarnya bila kita tengok dekat ni, baru kita akan guna. Okay? Bila kita tengok dekat contradiction matrix, baru kita akan guna kita punya inventive principle ni. Baru kita baca dan faham untuk cari idea dia. Kita siapa yang boleh faham semua dan ada idea untuk 40 inventive principles tu, tak ada masalah, which is very good lah. Okay? Selain daripada tu, ni. Okay? Ada juga yang dah diberikan dalam bentuk gambar rajah. Okay? Lemak. Tak cantik. Okay. So, segmentation. Ada juga sebut division. Okay? Taking out. Taking of naturally noisy. Nanti kita tengok asymmetry. Okay? Symmetry. Pneumatic tire asymmetrical reinforced from outside due to contact with pavement curb. Left or right-handed rules of priority in right of load. So dia banyak. Yang apa yang saya present ni, okay, ini adalah antara contoh dia. Tapi bila kita search, bila kita cari, dia ada contoh-contoh yang lain untuk kita lebih faham. Terutama bila kita tengok dekat solution of the inventive principles, kita tak faham dan kita kena cari. Video pun ada dah orang buat untuk kita punya penyelesaian. Macam tadi, kita tak faham apa itu copying, kan? Copying tu apa? Okay, nombor 26, 27. Copying, imaging principle. So dia use of ultrasound, magnetic resonance, X-ray radiography. So ni contoh-contoh lah. 27, inexpensive short-lived object. Okay, so yang pakai buah, kan? Disposable plastic bag. So itulah yang diterangkan. Nombor 40, composite materials. Okay, so ni composite materials tadi. Okay, so lain penerangan, lain sumber, lain dia punya contoh dan penerangan, tapi dia adalah berdasarkan benda yang sama. Ini yang sama. Okay, asymmetry, segmentation, dia samalah. Okay, so merging bring close together, mergekan dia, samakan dia. Dia adalah berlawanan dengan taking out tadi lah. Okay, so ini merge. Combine team members. So dia combine. Nombor 6, universality. Universality, multifunctionality. Multiple function, eliminate the need of other parts. So handphone boleh ada radio, boleh ada music player, boleh ada kamera, boleh ada semualah, everything lah sekarang ni dah ada dekat handphone. Nak belajar pun dekat handphone, kan? Okay. Camper van. So camper van ni yang van ataupun bus ataupun lori yang kita buat untuk kita camping. Tapi ada je orang tinggal dalam camper van, sebab camper van tu dah macam rumah. Dia tak boleh nak beli rumah, dia duduk dalam camper van. Toilet semua ada, elektrik, dapur semua ada, kan? Okay? Dan boleh bergerak. Nested doll.
Ni one of favorite project juga. Dia sebenarnya ada satu pelajar MRSM buat solution gunakan nested doll. Dia cakap dia uh, uh, dekat kawasan kampung dia tu, bila hujan lebat, uh, air akan kita panggil banjir lah. Banjir, dan dia tak ada barrier kat tepi tu, tepi jalan tu tak ada barrier. So bila air menutupi jalan, bahagian tepi tu longkang. So kereta tak dapat nampak longkang tu. So kereta tak tahu side mana longkang. Bila hujan, air penuh dekat jalan banjir, dia banyak aksiden ataupun banyak kereta masuk ke longkang. Sebab tak ada tepi tu, sign tepi tu. Jadi dia gunakan nested doll untuk dia buat function analysis, cause and effect chain. So dia dapat solution nested doll. So dok fikir-fikir apa benda nak buat dengan nested doll ni. So apa yang dia buat, dia ada nested doll ni macam area. Area dia boleh tarik. So yang kecil masuk yang besar masuk yang lagi besar masuk yang lebih besar, paling besar. So nested doll. So kalau pernah tengok nested doll tu, dia yang kecil yang besar masuk ke dalam. Okay, yang paling dalam tu kecil sekali lah. Kan? Okay, so dia gunakan nested doll konsep. Dia dapat solution bila banjir, dia ada macam area lah. Dia macam area juga, macam kita panggil apa, kon kan, kita panggil kon dekat jalan tu, tapi dia tak tinggi macam tu. Bila tak hujan, dia turun. Okay? So atas tu dia letak pelampung, dan bila tak hujan dia turun lah dekat atas jalan. Tapi bila hujan dia akan naik. So itu tanda longkang bahagian tepi. So guna konsep tu. Dan dia menang international award. Macam tu lah. Okay? Nombor 8, anti-weight. Anti-weight, 5 minit lagi. Anti-weight, to compensate for the weight of an object, merge it with other object that provide lift. So dia terapung. So kalau kita dapat solution ni anti-weight, kita kena apungkan dia lah. Nombor 9, preliminary anti-action. Sebelum. Okay? Sebelum. Anti-action. Okay, sebelum kita perform risk assessment to determine risk level and corrective action. Hold team building before actual project start. Before actual project. So sebelum lah. Okay, sebelum ada apa-apa, pakai Google dulu. Okay, preliminary anti-action. Nombor 10, preliminary action. Perform the required change of an object fully or partially before it is needed. Sebelum diperlukan, bagi dulu. Okay, so marinate food for barbecue party. Sebelum barbecue kita buat dulu. Provide training to help them in the job. So training banyak sebelum buat projek. So ada kursus TRIS kan. So dapat ilmu kan TRIS digunakan dalam kita punya projek diploma. Okay, so ini adalah contoh-contoh dia. Ini adalah contoh nested doll. Okay, ini soalan ni sebenarnya. Okay, segmentation, taking out, ni apa dia? Ni apa dia? Ni anti-weight lah kan, dia terapung. Ni apa dia? Ni apa dia? Ni apa dia? Ni asymmetry. Okay, right. So ini adalah antara dia, nested doll, taking out, anti-weight, merging, segmentation and also asymmetry. Okay, dan yang lain-lain lah. So saya rasa saya stop sampai yang ke-10. Dia ada 30 lagi. Saya juga bekalkan nanti, okay, yang ini. Okay, benda ni semua ada dalam Google Drive. Saya boleh share je dengan Dr. Hidayah nanti. Dan Dr. Hidayah boleh kongsi dengan pelajar-pelajar. Kita punya contradiction matrix. Dan ini adalah untuk penerangan, untuk lebih memahami 40 effective principles. Dan gambar ini pun saya ada akan berikan juga lah dalam folder Google Drive yang saya ada.
saya dah siapkan biasa memang untuk kita lebih faham. Sebenarnya boleh je download dekat internet, tapi kadang-kadang tak cukup. Jadi saya bekalkan sikit lah, boleh je download. Alright, okay. Saya rasa sampai situ saja penerangan ataupun explanation, sharing knowledge berkaitan dengan trees, iaitu engineering contradiction, 39 parameters and 40 inventive principles daripada saya. So kita dapat 6 lah, insyaAllah dalam sesi kali ini. Kita ada function analysis, kita ada cost and effect chain analysis, trimming, contradiction, engineering contradiction, EC, 39 parameters and 40 inventive principle, insyaAllah. Semoga bermanfaat dalam menjalankan projek diploma, dan siapa yang ada apa-apa masalah yang nak lebih faham, kalau tengok YouTube tak ada, kalau nak tanya pun tak ada masalah bagi saya. Boleh aja kontak ketiga-tiga daripada kami, insyaAllah. Kami cuba bantu mana yang kami dapatlah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, baik. Terima kasih kepada dua orang speaker kita, Dr. Zaid dan juga Dr. Adri. So, 3 jam yang sangat padat dengan ilmu kan. So, harap semua student dapat, kita fahamlah online kan, 3 jam berturut-turut ni. Kalau tak ambil semua, dapat sebahagiannya ingat. So, bila saya tengok tadi daripada function analysis sampailah ke 40 invention principle ni, Dr. Adri, ada banyak sangat info kan, student boleh ambil dan apply, sebab mereka masih lagi di projek diploma 1, masih lagi cuba untuk Ada masa lagi. ada masa lagi untuk sebelum start design tu kan. So kita ada problem statement, kita nak cuba solvekan the existing solution, kita nak improve lagi. So harap sangat semua student boleh apply apa yang kita belajar hari ni dalam projek diploma kamu semua. So saya faham dalam projek diploma semua student mungkin dia tekankan kepada engineering design. So engineering design tu sebenarnya you belajar dah dalam ada subjek engineering design. Tapi what you have learned for today session ni dia tak ada tau dalam kursus-kursus diploma kan. Dia dia asing. So that is the purpose of talk ni lah, supaya ilmu yang sebegini kamu ambil dan kamu apply. Sebab apa tahu Dr. Adri, Dr. Zaid, saya lihat ada beberapa di kalangan pelajar ni, bila kita buat projek bersama mereka, diorang ada juga yang apply failure mode effect analysis. So which is sebenarnya pada tahap dia tu diploma, tak ada belajar kat mana-mana. So maybe dia dapat knowledge sebegitu ni, FMEA tu dekat luar lah. So but now dia dah belajar trees. So maybe saya berharap sangatlah so dalam report nanti akan ada invention principle ke kan. So ada function analysis, ada CA apa tadi? CECA. CA tu kan. So sangat bermanfaat lah. So sebelum kita akhiri sesi kita, saya buka lagi jika ada soalan daripada para pelajar. Tadi ada a few juga yang tanya kan waktu sesi tu. So sekarang ada ke? Kita semua dah tidur dah ni, tinggal telefon je tu, tinggal laptop je kat depan. Ada ke? Akmal Rafiq ada? Ni student saya ni. Ada. Tadi siapa yang dah tanya tadi? Ahmad Salahuddin, lagi seorang siapa? So tu section berapa? So ada 2 soalan lagi yang patutnya kita terima. Ahmad Salahuddin section 1 kan? Dua. Kalau student tak ada, saya tanyalah last soalan pada Dr. Adri dan Dr. Zaid kan? Kalau saya nak slide tadi tu boleh ke Dr. Okey, nanti Dr. Adri akan share kan? So mungkin student ni sekarang ni dia pada minggu ke-6, dia orang pun ada mungkin sekarang ni belum masuk lagi konsep generation, nak idea kan, nak brainstorm idea lagi. So
bila masa yang dia nak apply tu sebab saya nampak tadi ada invention principle dekat mana tu dia nak implementkan benda tu di fasa mana. Sebab saya rasa dia orang akan start design dan dia akan follow je engineering punya steps tu kan. Okay. Okay. So biasanya okay, kalau dalam design kita ada beberapa step, at least kita ada 6 step. Yang pertama kita mulakan dengan survey. Yang kedua kita ada conceptual design. Yang ketiga detail design. Contoh macam tu. Sebenarnya dia ada 3. Oh sorry. Pertama survey, yang kedua product design specification. Yang ketiga conceptual design. So kebiasaannya trees ni kita buat dalam conceptual design sebelum kita pergi kepada detail design. So dalam conceptual design ni sebenarnya trees ni boleh dimasukkan dalam pemilihan. So dia akan generate bagi kita idea untuk generate beberapa solution. So solution tu biasanya trees dia gunakan generate solution, dah dapat solution dia orang akan buat morphological chart. Betul. So morphological chart tu barulah dia boleh pilih. Lepas tu dia akan analisis. So dalam conceptual design. Analisis tu dia boleh pakai yang CE. Tak, sebelum lagi. Sebelum lagi. Tu lagi. Sebelum dia generate solution untuk morphological chart. So dia boleh guna. Okay. Dia boleh guna tu untuk generate idea. Bila dia ada banyak idea, baru dia pilih. So dia nak hasilkan satu je. Betul. Yang terbaik kan. So kebanyakannya memang gunakan trees dalam conceptual design. In fact dalam conceptual design tu pun banyak step. So dia dalam conceptual design lah yang saya boleh yang banyak yang saya baca dan buat benda tu. Okay, baik. Terima kasih Dr. Adri. Sekali lagi terima kasih Dr. Adri, Dr. Zaid. So mungkin nanti kalau ada kesempatan yang lain, so kita berjumpa di medium yang lain. So saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih kepada semua pelajar. Thank you. Okay. Adri nanti slide ni share ke Adri? Sebab student ada minta tadi. Saya akan bagi Google Drive link. Okay. Nanti saya bagi kat Dr. Daya, nanti Dr. Daya bagi dia orang. Okay, baik. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Allah, good luck. Bye-bye. All the best untuk projek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Handsome. Thank you, Doktor. Jumpa Thank you. jangan lupa tau. Thank you, Doktor. Ni student batch online semua. Dari tahun 1 sampai nak habis. Kesian orang. Itulah.